Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi salli ala an-nabiyyi musallima wa amiddana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala an-nabiyyi musallima وأمدنا من نوره يا نور. يا رب صل على النبي مسلما وأمدنا من نوره يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا به علما منيرا وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi berbahagia Ustaz Mihan dan al-asatizah al-kiram, para alim ulama al-ajilla, tuan-tuan guru muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita sama-sama berada dalam satu majlis ilmu. Kemudian kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan Sya'ban ini menurut pandangan ulama-ulama tafsir menyebut bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sepotong ayat yang biasa kita dengar bagi kaum lelaki ketika mengerjakan sembahyang fardu Jumaat. Ketika mana khatib hendak membaca khutbah, dianggap sebagai bid'atun mubahah, yaitu satu bid'ah yang harus, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Syarqawi dalam kitabnya Syarqawi al-Tahrir, digalakkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesempurnanya. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Alhamdulillah, pada malam ini kita berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin selawat kita ini telah disampaikan oleh para malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita pada malam ini berada dalam majlis ilmu, mendengar hafiz Quran, orang yang hafiz Quran, yang menghafal Quran, memperdengarkan bacaan Al-Quran merupakan ibadah. Afdalul ibadati tilawatul Quran. Ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quranul Karim. Jadi alhamdulillah, Allah pilih kita rajin membaca Al-Quranul Karim. Jadi pada bulan ini dinamakan Sya'ban, summiya Sya'ban Sya'ban. Dinamakan Sya'ban itu Sya'ban. Kenapa? Dia tasya'ab, kerana ianya bercambah-cambah, bercabang-cabang kebaikan. Ada ulama menyatakan Sya'ban ini mustaq, diambil daripada kalimah asy-sya'bu. Asy-sya'bu memberi makna satu jalan yang berada di lereng-lereng bukit yang mana air mengalir di celah-celahnya. Ia menunjukkan bahawa sesungguhnya apabila air mengalir, ianya memberi makna, memberi manfaat begitu banyak kerana kebersihannya, kerana kebaikan air tersebut, dan memberi manfaat kepada orang-orang yang di bawah. Jadi oleh sebab itulah Nabi SAW telah memperingatkan banyak dalam hadis bahawa pada bulan Sya'ban ini ramai orang lalai. Hatta kita pun orang kita Melayu, kalau zaman kita zaman kanak-kanak, selalu kita menyebut bahawa pada bulan ni apalagi kita makan sampai puas-puas sebab bulan depan dah masuk bulan Ramadan. Jadi cakap dengan kawan-kawan, inilah masa kita nak makan puas-puas, berapa hari lagi, sikit lagi bulan Ramadan. Jadi ramai di kalangan
umat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik. Tapi kita alhamdulillah dipilih oleh Allah berada dalam satu majlis mengingatkan bahawa sesungguhnya pada bulan ini banyaknya kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut dalam beberapa karangan para alim ulama hadis, di antara kitab yang terkenal Tuhfatul Ikhwan menyebut bahawa sesungguhnya berlakunya bulan terbelah kepada Nabi sallallahu itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku pada bulan Syaban. Oleh sebab itulah bulan Syaban ini dinamakan Syahrul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana berlakunya bulan tersebut terbelah itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat hafizakumullah. Jadi tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Sebab apa nama dia Ramadan? Limaza summiya Ramadhanu Ramadana? Kenapa Ramadan itu dinamakan Ramadan? Ada beberapa pandangan di kalangan para ahli ulama. Ada ulama menyatakan bahawa sesungguhnya Ramadan itu diambil daripada kalimah ar-ramdha'u, yaitu memberi makna panas. Kerana sesungguhnya kebiasaan berlaku di negara Arab apabila tiba bulan Ramadan dia panas. Oleh sebab itu limusadafah, kerana kebetulan bulan itu bulan panas dan berpuasa pada bulan itu, oleh sebab itu dinamakan Ramadan. Ada pandangan ulama yang lain, di antaranya Syekh Qadhi Iyad menyebut dinamakan Ramadan kerana sesungguhnya ianya membakar segala dosa-dosa pada bulan Ramadan tersebut. Jadi bagaimana cara untuk membakarnya? Maka diajarkan cara ibadat, di antaranya berpuasa. Kemudian ibadat yang boleh membakarkan dan menghapuskan dosa yaitu dengan sembahyang sunat. Dan diajarkan kita supaya banyak beribadat pada waktu sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Jadi ulama-ulama tafsir menguraikan 1 jam atau 2 jam sebelum masuknya waktu subuh adalah waktu yang paling makbul kita berdoa. Jadi dilatihkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada bulan Ramadan doa kita makbul dan boleh kita sampai satu tahap bertakwa kepada Allah. Takwa, at-taqwa. Oleh sebab itulah apabila kita membaca Al-Quranul Karim, kita tidak akan jumpai satu ayat dalam Al-Quran dimulaikan dengan iman, diakhiri dengan takwa, yang di tengahnya difardukan satu ibadat, kecuali ayat memfardukan puasa. Haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mula-mula disebutkan iman, diakhiri dengan takwa, maka dia mengikat di tengah itu disebutkan puasa. Disebutkan puasa, menunjukkan bahawa puasa yang benar-benar diterima oleh Allah, orang itu mesti beriman kepada Allah. Bagaimana untuk menguji keimanan seseorang? Oleh sebab itu diturunkan Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan diturunkan Quran. Kerana kalau kita mengaji dalam kaedah bahasa Arab, apabila digunakan kalimah itu ialah bina majhul. Al-bina'ul majhul. Bina majhul ini ada kalanya memberi makna litasyrif ataupun menunjukkan bahawa kemuliaan. Ada kalanya memberi makna penghinaan. Ada menunjukkan bahawa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insanu dha'ifa, dan menunjukkan bahawa manusia ini dhaif, yang menjadinya Allah menunjukkan bahawa manusia ini berhajat kepada Allah. Tapi kalau kita melihat ayat Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, kenapa Allah tidak berfirman syahrul Ramadan alladzi anzalahu Allah ta'ala al-Quran, tapi disebut unzila fihi al-Quran menggunakan bina'ul majhul, menunjukkan bahawa kemuliaan Al-Quranul Karim. Sehingga berlakulah beberapa perbincangan di kalangan ulama. Ada ulama menyatakan berdasarkan